warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Ustazah harap semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah pada hari ini bersama-sama dengan Ustazah akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 di dalam bidang fiqh. Pelajaran yang ke-11 iaitu solat sunat istikharah. Saya ulang balik, pelajaran yang ke-11, solat sunat istikharah. Sebelum kita memasuki pelajaran ini dengan lebih mendalam, Ustazah mengharapkan semoga murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks di hadapan supaya kita lebih memahami tajuk pelajaran ini dengan lebih baik. Kita lihat dahulu yang pertama berkenaan dengan objektif pembelajaran. Di sini ada 4 perkara, iaitu yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan maksud hukum dan dalil solat sunat istikharah. Yang kedua, menerangkan kaifiat solat sunat istikharah. Dan yang ketiga, merumuskan hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Dan yang keempat, menunaikan solat sunat istikharah beradab dan istiqamah. Kita lihat yang kedua, iaitu kita nak masuk dalam pelajaran pada hari ini. Apakah maksud solat sunat istikharah? Kita lihat dahulu yang pertama murid-murid. Solat sunat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Kan kadang-kadang dalam kehidupan kita ada sahaja perkara yang kita buat, kita tak pasti sama ada keputusan ini betul ataupun salah. Jadi, untuk memastikan keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang terbaik, maka kita sangat digalakkan untuk menunaikan solat sunat istikharah. Apa hukumnya? Hukumnya ialah sunat. Baik, kita lihat yang seterusnya. Dalam tajuk ini berkenaan dengan dalil nakli solat sunat istikharah. Apakah dalil nakli solat sunat istikharah? Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami tentang istikharah. Baginda bersabda, "Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah." Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Saya harap murid-murid jelas dengan dalil nakli ini. Okey, kita lihat yang seterusnya iaitu kaifiat. Apa makna kaifiat? Kaifiat ialah cara ataupun kaedah bagaimana menunaikan solat sunat istikharah. Okey, yang pertama kita lihat dahulu niat. Ya, lafaz niatnya. Apa lafaz niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ustazah lihat ulang balik. Usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Berapa bilangan rakaatnya? 2 rakaat. Bagaimana cara untuk melaksanakannya? Ya, dilaksanakan secara bersendirian. Baiklah, kita lihat bagaimana bacaan di dalam solat. Pada rakaat yang pertama, murid-murid hendaklah membaca suratul Fatihah berserta dengan suratul Kafirun. Sekiranya murid-murid tidak boleh membaca atau tidak mengingat,
bolehlah membaca mana-mana surah lain di dalam Al-Quran. Kemudian, bolehlah sempurnakan rukun yang seterusnya. Rukun, sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian, sujud balik. Dan akhirnya bangun untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, murid-murid juga hendaklah membaca suratul Fatihah berserta dengan suratul Ikhlas ataupun mana-mana surah lain di dalam Al-Quran. Kemudian sempurnakanlah rukun-rukun yang lain sehinggalah memberi salam. Dan setelah selesai murid-murid memberi salam, berdoalah dengan doa-doa yang bersesuaian. Nak doa apa? Doa yang sesuai ketika selepas solat. Tak apa, nanti Ustazah akan ajarkan antara doa yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita terus melihat kepada apakah hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Baiklah, yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan Allah tempat pergantungan. Yang kedua, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Maknanya, bila kita buat solat sunat istikharah, kita akan dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan syirik. Maksudnya, minta dengan benda-benda yang tak betul ke, minta dengan bomoh ke, dukun ke, yang tak sepatutnya kita minta. Jadi, kita kena minta dengan siapa? Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita telah pun sampai kepada doa untuk menunaikan solat sunat istikharah ini. Antara doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah. Apa doanya? Doanya berbunyi begini. Ustazah harap murid-murid di rumah boleh ikut bersama-sama Ustazah untuk membaca doa ini. Iaitu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Sebutkan apa permintaan kita. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. أو خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر. Sebutkan doa kita tadi. شر لي فاصرفه عني واصرفه عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu dan aku memohon diberikan daripada kurniaanmu yang agung. Sesungguhnya engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, sebutkan niat kita tadi, ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku, berkatilah aku dengannya. Dan apabila engkau mengetahui perkara ini, sebutkan doa kita tadi, tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada dan redhakanlah aku dengannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah harap murid-murid dapat bersama-sama dengan Ustazah membaca doa itu tadi. Baiklah murid-murid yang dikasihi, di sini Ustazah sertakan latihan penilaian yang terdapat di dalam buku teks sebagai
kerja rumah yang murid-murid perlu buat di dalam buku latihan. Di sini ada 5 soalan dan soalan 1 hingga 4 jawapannya ada di dalam video yang Ustazah sertakan ini. Dan soalan nombor 5 Ustazah juga akan sertakan dan Ustazah harap murid-murid dapat lihat betul-betul pada soalan nombor 5 ini sebab soalan nombor 5 ini yang merupakan soalan kebat. Baik, ini merupakan soalan nombor 5 tadi iaitu soalan kebat. Apakah soalannya? Amalan solat sunat istikharah merupakan antara cara untuk mencari penyelesaian setelah semua usaha dilakukan. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimanakah amalan solat sunat istikharah dapat membantu pencapaian akademik murid. Untuk menjawab soalan kebat, Ustazah ulang sekali lagi, murid-murid perlu ada 4 perkara iaitu perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Baiklah, di sini Ustazah berikan contoh jawapan sebagai panduan kepada murid-murid yang berada di rumah. Jawapannya ialah amalan solat sunat istikharah dapat membantu pencapaian akademik murid dengan cara murid akan sentiasa bermohon dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini supaya murid-murid sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kesannya dapat menjauhkan diri daripada sifat berputus asa dalam kehidupan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan solat sunat istikharah dalam kehidupan supaya hidup cemerlang di dunia dan akhirat. Ustazah harap murid-murid dapat memahami kaedah dan panduan bagaimana cara untuk menjawab soalan kebat ini dengan baik. Dan pada jawapan Ustazah juga, Ustazah telah warnakan ia dengan warna hitam sebagai panduan. Warna hitam yang pertama itu merupakan huraian, yang kedua itu merupakan huraian lengkap dan yang terakhir itu merupakan kesimpulan. Alhamdulillah murid-murid, kita telah pun berada di penghujung pelajaran pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami pelajaran ini dengan baik sekali. Doa daripada Ustazah, semoga murid-murid istiqamahlah dalam menuntut ilmu kerana orang-orang yang istiqamah pasti akan beroleh kejayaan yang cemerlang. Akhir kalam daripada Ustazah, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.